sejahtera semua. Nama saya Chia Suming. Nombor belajar saya ialah 308 20511. Hari ini saya akan membentangkan tentang maksud penghayatan etika dan peradaban. Selain itu, seperti yang dilihat, penghayatan etika maksud ialah etika merujuk kepada tindak laku atau moral seseorang dalam tindakan dan interaksi mereka. Contohnya, seseorang mestilah mempunyai nilai rasional dan berfikir bijak sebelum mengambil tindakan. Selain itu, maksud penghadapan ialah adat ialah aturan yang sudah ada dan ditetapkan sejak zaman dahulu hingga menjadi satu peraturan yang perlu diikuti oleh masyarakat. Contohnya, sebagai orang Cina, saya akan meraihkan Tahun Baru Cina. Dalam Tahun Baru Cina, kita ada aktiviti talian singa. Aktiviti ini untuk menghalau nasib malang. Selain itu, kita juga mempunyai pesta bulan. Dalam perayaan ini, kita akan makan kuih bulan dan menyatukan ahli keluarga. Selain itu, orang Melayu juga meraihkan Hari Raya. Mereka akan melawat ahli keluarga di kampung halaman. Seterusnya, orang India juga akan meraihkan Hari Deepawali. Dalam hari ini, mereka akan membuat kolam iaitu satu seni lukis yang cantik. Terima kasih. Salam sejahtera semua. Nama saya ialah Elizabeth Chane Chande dan nombor pelajar saya ialah 308311033. Saya akan bercakap tentang ciri-ciri penghayatan etika dan peradaban. Yang pertama ialah mempunyai semangat patriotik terhadap negara. Supaya mereka dapat menghormati negara kita, seterusnya juga boleh menyebarkan ilmu tentang negara kepada kawan-kawan di luar negara. Mempunyai ilmu yang mendalam tentang hak asasi masyarakat Malaysia. Selain itu, ciri pelajar adalah bagaimana seseorang menghormati kaum lain supaya kita boleh hidup sebagai satu Malaysia. Juga untuk belajar cara menghormati semua orang secara sama rata kerana itu penting untuk hidup dengan aman dan harmoni. Terima kasih. Terima kepada semua, nama saya Eun Siew Sing dan nombor pelajar saya adalah 30818246. Hari ini saya akan membincangkan tentang kesan pembelajaran penghayatan etika dan peradaban di Malaysia. Pertamanya adalah kita dapat lebih memahami kaum dan agama yang berbeza di dalam Malaysia. Kedua adalah lebih memahami sejarah di negara Malaysia. Contohnya yang kita dapat belajar dalam kelas adalah peristiwa 13 Mei 1969. Tentang peristiwa tersebut, kami selepas belajar akan lebih baik untuk memastikan peristiwa tersebut tidak berlaku lagi. Yang selepas itu adalah belajar kaedah yang digunakan dalam pembinaan negara dari aspek berbeza. Aspek yang berbeza termasuk ekonomi, hubungan dengan luar negara, hubungan sosial di antara masyarakat Malaysia dan juga industri pekerjaan yang berbeza di dalam negara Malaysia. Dengan belajar kaedah-kaedah yang digunakan oleh Kerajaan Malaysia, kami akan lebih memahami cara tersebut berfungsi ke tidak dan mencari cara yang lebih baik untuk memastikan negara dapat lebih maju. Seterusnya adalah menjadi seorang yang mempunyai sifat moral. Ini adalah sifat moral tersebut termasuk baik hati, saling menghormati
dan juga bertoleransi. Dengan kesannya adalah dengan sifat moral tersebut, kami akan menjadikan masyarakat yang lebih baik dan membantu Malaysia menjadi negara yang lebih baik juga. Akhir sekali adalah boleh mengurangkan salah faham dan menghormati antara kaum dan agama yang berbeza. Contohnya pada dalam kaum Cina, semasa Tahun Baru Cina akan memainkan gong untuk menghalau nasib yang tidak baik. Tetapi mungkin untuk kaum yang berbeza, mereka mungkin rasa gong tu mengeluarkan suara yang bising. Tetapi selepas mereka faham dan lebih faham tentang tradisi tersebut, mereka juga dapat memahami dan menghormati tradisi kami ini. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Divya dan nombor pelajar saya ialah 308-31620. Saya ingin memulakan perbincangan tentang cadangan penghayatan etika dan peradaban. Terdapat banyak cara yang boleh diamalkan untuk menghayati etika dan peradaban dalam negara kita. Antara kategori yang boleh dibahagikan adalah pendidikan, ekonomi dan masyarakat. Etika dan peradaban dapat dipupuk dalam kalangan pelajar melalui ceramah. Ceramah yang menerangkan kepentingan etika dan peradaban boleh dianjurkan dalam kalangan murid sekolah rendah dan menengah. Hal ini kerana ciri-ciri tersebut mudah dipupuk sejak kecil lagi. Seterusnya, guru boleh memberi tugasan yang boleh memupuk ciri-ciri etika dan peradaban kepada murid. Hal ini kerana kajian dan penyelidikan yang akan dibuat untuk menyiapkan tugasan tersebut memberikan peluang kepada mereka untuk mengenali ciri-ciri rakyat Malaysia dengan lebih mendalam. Selain itu, pihak kerajaan boleh memperkenalkan mata pelajaran yang menyentuh bahagian etika dan peradaban. Antara mata pelajaran tersebut termasuklah pendidikan sivik. Hal ini kerana mata pelajaran tersebut akan dibelajar oleh semua rakyat Malaysia tidak kira kaum dan etnik. Ini dapat mengeratkan hubungan etnik. Seterusnya, pihak kerajaan boleh menganjurkan pertandingan dan aktiviti untuk pelajar. Pertandingan dan aktiviti sempena hari perayaan dan hari kemerdekaan boleh dianjurkan. Sebagai contohnya, pertandingan menulis karangan merupakan salah satu aktiviti yang sangat efektif kerana memerlukan pelajar membuat kajian etika dan peradaban sebelum menulis karangan tersebut. Akhirnya, pelajar boleh diberikan anugerah penghargaan untuk kelakuan baik. Hal ini kerana ia dapat meningkatkan motivasi dan semangat pelajar untuk terus mengamalkan ciri-ciri etika dan peradaban dalam kehidupan seharian mereka. Sekian sahaja daripada saya. Saya ingin memberikan bahagian seterusnya kepada rakan saya, Sofia. Selamat sejahtera, nama saya Anis Sofia Norzam dan nombor pelajar saya ialah 3082-8011. Saya ingin membentangkan tentang cadangan penghayatan etika dan peradaban. Yang pertama, saya mencadangkan bahawa semua institusi pendidikan untuk bergabung dalam satu tempat sahaja. Maknanya segala apa kaum, agama dan sebagainya dalam satu tempat, seperti yang sekarang adalah sekolah kebangsaan ataupun sekolah kebangsaan. Tapi saya bukan menidakkan atau menghalang sekolah-sekolah seperti sekolah SJKC atau SJKT, bukan. Cuma mungkin kita dapat mengembangkan lagi dan menerapkan bahawa sekolah kebangsaan itu adalah sekolah yang lebih baik untuk mengajar kanak-kanak maupun generasi akan datang tentang kita tiada bezanya dengan yang lain. Yang kedua, saya mengutarakan bahawa kita mengadakan pertandingan permainan tradisional
yang lebih kepada mungkin permainan seperti congkak, wow ataupun yang lain-lain lah, supaya generasi baru kita ni dapat tahu bahawa apa yang kita pernah bermain pada zaman ketika dahulu, mungkin 7 tahun atau 20 tahun yang lalu, mungkin bukan yang sekarang lah. Ya, saya juga mengutarakan bahawa kita meraihkan perayaan kita beramai-ramai seperti perayaan Hari Raya, Hari Chinese New Year dan sebagainya, untuk lebih kita faham kaum dan agama lain meraihkan perayaan mereka macam mana. Jadi mungkin kita boleh ajar kaum ataupun orang bukan Islam untuk tahu tentang lebih banyak tentang Ramadan, kenapa kita berpuasa, kenapa kita sambut Hari Raya Aidiladha dan sebagainya lah, Raya Korban dan sebagainya. Saya juga ingin mengutarakan bahawa tarikan pelancong yang memfokuskan kepada masyarakat yang pelbagai. Contohnya kita boleh membuat satu not conference, tapi macam satu pertandingan atau maupun persembahan culture-culture yang ada dekat dalam Malaysia ni, untuk kita tunjukkan kepada pelancong bahawa kita, macam mana Malaysia ni menyatukan kita dengan pelbagai perbezaan. Seterusnya, saya juga ingin bercakap tentang persembahan tarian dan juga lakonan dari setiap kaum. Seperti yang saya cakap tadi, mungkin majlis tu boleh diriahkan dengan adanya tarian, mungkin tarian Cina, tarian singa kan, ataupun lakonan apa yang berlaku sewaktu kita dijajah pada zaman dahulu. Jadi kita mengimbau kembali apa yang pernah berlaku pada ketika itu. Seterusnya, saya juga mungkin akan mengutarakan tentang, mungkin memfokuskan tentang penjualan makanan tradisi setiap kaum. Maknanya orang Melayu kita mungkin lebih kepada kuih muih. Setiap negeri ada makanan yang berbeza. Orang Kelantan mungkin yang berbeza, orang Melaka mungkin berbeza. Tapi sebabkan ia dari setiap kaum, jadi mungkin kita dapat makanan Hokkien, makanan orang India, orang Bangladesh macam mana, mungkin berbeza. Jadi setiap perkara itu perlu diutarakan dan perlu dilakukan supaya kita lebih faham, lebih boleh toleransi dengan mereka. Mungkin bukan sekadar kita mengiyakan sahaja. Jadi itu bukan satu masalah untuk mereka, untuk kita bertolak ansur bila kita berhubung dengan mereka secara umum. Terima kasih. Terima kasih Sofia. Saya ingin membuat sebuah kesimpulan tentang persembahan kita pada hari ini. Secara kesimpulan, etika dan peradaban amatlah penting dalam menjadikan seseorang insan yang berguna dan mampu berfikir rasional. Orang yang mempunyai nilai etika dan peradaban yang tinggi dapat memberi kesan yang efektif terhadap masyarakat dari pelbagai segi. Tanpa nilai etika dan peradaban, kejadian, salah faham dan sifat perkauman dalam khalayak semakin berleluasa dan mampu menjejaskan keselamatan dan ketenteraman negara seperti kejadian 13 Mei 1969. Dengan penghayatan etika dan peradaban, harapan bagi setiap kaum di sebuah negara untuk mencapai keamanan dan kerjasama di antara satu sama lain amatlah tinggi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Khairi.